dia masalah kita nak tawaf ni, dia ada syarat-syaratnya. Kalau kita tidak menepati syarat-syarat ini, maknanya tawaf kita tidak sah. Kita kena ulang balik. Bila sebut tak sah, maknanya kita kena ulang balik perbuatan itu Daripada awal. Sebab kalau tidak sah tawaf, maknanya sa'i pun tak sah. Itu kita nampak berangkainya di antara tawaf dan sa'i. Bila tawaf tak sah, walaupun kita dah sa'i tujuh kali dah, maknanya kita kena ulang sa'i itu juga. Itu sebab itulah kita kena faham betul-betul tentang syarat-syarat sah tawaf ini, supaya kita tidak memberatilah mengulangi beberapa kali tawaf kalau selagi tidak sah. Di antara syarat-syaratnya ialah menutup aurat. Itu tak kira lelaki, jamaah lelaki ke perempuan, mesti tutup aurat. Tutup aurat ni kita fahamlah batasan aurat masing-masing di antara lelaki dan perempuan ni kita faham. Jadi Ustazah tidak ulas ni. Dan yang keduanya, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kena pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Nak tawaf tu mesti suci, hadas besar dan hadas kecil. Kena ada wuduk. Ada wuduk. Nak pusing Kaabah tu kena berwuduk. Kat situ dah nampak dah tu macam ada cabaran dan ujian tu. Sebab ramai kan doktor yang berada di situ. Kejap lagi kita sambung dulu syarat-syaratnya. Dan yang ketiganya, suci badan, pakaian dan tempat tawaf itu daripada najis. Sebab itulah kita kena pasti kita ni dalam keadaan suci, tak ada najis di pakaian kita. Pakaian kita takut ada nanah ke darah ke, ataupun kadang-kadang yang jadi masalah, kadang-kadang sana jadi masalahnya kasut ataupun selipar yang kita bawa, kadang-kadang kita bawa dalam uncang. Jadi kita kena pasti betul-betul kasut yang kita bawa bersama kita tu adalah tidak ada najis. Kalau ada najis, maknanya tawaf kita tak sah. Sebab itu kita boleh bawa. Kita boleh bawa uncang selipar ke kasut ke bersama kita, tapi kita pasti tidak ada najis. Maknanya kita boleh mengagak lah. Ada bau ke, ada rasa ke, ada rupa ke, ada selipar ain kita ke, ada ain dia tu. Jadi kalau kita pasti kasut kita tu, selipar kita tu bersih, tak ada najis, maka kita boleh bawa bersama kita. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kita yakin jangan was-was. Yang keempat, bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad. Itu yang jadi kita nampak masa nak mula tu penuh, sebab nak mengambil ruang yang bertepatan dengan Hajarul Aswad tu, sebab kita nak bermula tawaf tu. Nak bermula tawaf di situ dan kita juga berakhir di situ. Kita kena pasti pusingan pertama bermula di Hajarul Aswad dan berakhir di situ, barulah kita panggil satu pusingan. Kalau kita kata kita berakhir tak sampai Hajarul Aswad, kita dah kira satu pusingan, tak sah. Kita kena pasti bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad itu. Jadi sudut Hajarul Aswad ini bagi orang yang belum pergi lagi ni, maknanya kita ada bukaan dia tu, sebab kita ruang terluar. Sebab itulah dia letak lampu ke tanda bagaimana kita ada tanda bila nak mula, dan di situ juga akan berakhirnya. Ada tanda, insya-Allah kita tidak akan ragu dalam konteks nak bermula di sudut Hajarul Aswad itu. Kalau orang jenis kali pertama pergi tu doktor, di manakah letaknya lampu ataupun tanda dia tersebut? Kalau kita kata sekarang pembinaan, kita kata memang jelas nampak bila sudut Kaabah Hajarul Aswad tu lampu pun bersetentangan. Begitu. Warna pun warna hijau. Jadi kita nampak. Kita nampak, dan kita nampak jamaah haji pun ramai duduk kat situ tu, memang duduk membetul baris, membetul bahu semua tu untuk nak ramai itu bergerak ke tidak tu? Bergerak sebab semua nak pastikan memang mula di tempat yang betul. Baik, adalah tempat tandanya di situ. Dan yang kelima, mengirikan Kaabah. Jadi kita nak mengiri Kaabah, maknanya bahu kita ni setentan dengan Kaabah. Kita pastikan kita nak mengiri Kaabah duduk kiri, bukan kita. Kalau Kaabah duduk belah kanan, maknanya itu dah lain tu. Pusing ke mana tu? Menongkar arus tu. Jadi kita kena pasti bahawa kita tu mengiri Kaabah. Jadi kita pusing Kaabah tu mengiri. Itu kena pasti. Jadi sebab itulah kita kena faham semasa kita nak tawaf ni orang beramai. Takut tertolak ke? Rempuhan daripada orang Arab yang besar-besar tu, maknanya kita pastikanlah bila bahu kita tu berpusing derpa, maknanya kita cepat-cepat pusing balik. Itu tidak membatalkan tawaf. Sebab kita sedar dan kita pusing balik, maknanya kita tidak membatalkan pusingan tawaf itu. Tapi kalau kita sengaja memusingkan bahu tu daripada mengiri Kaabah dengan sengaja, dan walaupun kita sekejap. Tahu, kalau sekejap kita cepat pusing. Jadi itu tidak batal pusingan tu lah. Tapi kalau sengaja kalau sengaja, memanglah kalau sengaja.
Cari-cari orang. Pusing nak cari kawan. Pusing nak cari kawan pun betul. nak jawab telefon ke apa-apa ni sampai kita kata bahu kita tu bergenjak daripada berpusing daripada Kaabah tu. Mengirikan Kaabah tu. Mana batal lah pusing. Batal keseluruhan tawaf ataupun batal pusingan? pusingan yang kita tidak Maksudnya melakukan kalau mengirikan Kaabah. pusingan tu pusingan ke-6, ulang semula untuk pusingan balik. ke-6. Ya, cukup. Yang ke-6 itu InsyaAllah. Jadi takut-takut ada yang terkeliru. Kesian dah ada 6 dah, tinggal satu lagi. Satu je yang batalnya. Dia pusing Buat lagi 7 lagi. semula. Tak, batal yang kita lakukan kesilapan itu. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Faham tu? Dan yang keenam dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah. Luar Kaabah. Tak boleh tawaf dalam Kaabah. Di luar Hajar Ismail. Luar Hajar Ismail dan juga di luar Syazarwan tu. Syazarwan ni macam kaki 5. Ada kaki 5 sikit di Kaabah. Jadi sebab itulah kita tengok ada orang dia bila dah dekat sangat dia tawaf dekat dengan kelambu Kaabah dia terasa nak pegang kelambu Kaabah tu. Jadi bila dia nak pegang kelambu Kaabah bermakna dia akan naik ke atas Syazarwan ni. Bila kaki dia naik ke Syazarwan makna dia telah masuk dalam Kaabah. Sebab Syazarwan itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Sebab itu dia kata batal pusingan itu. Syazarwan itu adalah di macam kaki sekeliling 5 Kaabah. Kaki 5 tu memang jelaslah, jelas. Ada sekaki tinggi daripada Kaabah. Jadi kita nak pegang kelambu Kaabah, kita mesti pijak atas itu dan kita akan pegang. Maknanya bila kaki kita pijak bermakna kita telah berada dalam kawasan Kaabah. Itulah yang membuatkan batal pusingan itu. Begitu jugalah kalau kita katalah sampai kepada Hajar Ismail, kita nak masuk dalam lengkungan Hajar Ismail itu, batal pusingan itu sebab kita tak boleh tawaf dalam Kaabah. Istilahnya dalam Kaabah kita kena tawaf di luar Kaabah. Di luar Kaabah tu tak kira, dalam masjid pun boleh kan. Kalau misalnya kita kata sekarang ni Kaabah dibuka sampai luas, itu boleh selagi dia tu di luar Kaabah. Cuma jaraknya mungkin akan lebih jauh sedikit besarlah dan perjalanan kita tu. Perjalanan itu. Tinggal lagat tak lagatnya insya-Allah lagat. Semangat tu bila dah ada kat sana tu doktor Tingkat 1, tingkat 2 pun boleh tawaf. Boleh. Tak boleh, tak ada masalah. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 boleh tawaf. Sebab itu kita nampak sekarang ni ada orang yang keuzuran, dia ada tingkat di Mataf itu pun ada tingkat-tingkat tertentu. Mana sepadan untuk Hajar Aswad tu pun memang nampak juga. Nampak. Memang ada lampu hijau juga. Sama juga. InsyaAllah. Itu ada lagi. Ada yang ketujuh mengekalkan niat tawaf. Maknanya kita kena mengekalkan niat. Semasa kita tawaf tu kita mesti niat bahawa aku ni buat kerja tawaf. Jangan duk khayal, duk bincang masalah. Sebab tawaf ini tak sama dengan solat. Solat tak boleh bercakap, tapi dalam tawaf ni tak batal bercakap, tapi dengan syarat kita tidak lupa bahawa kita ni berada dalam tawaf. Tapi kalau duk bincang hal perniagaan dengan handphone, itu dah lain dah tu. Maknanya terpesong daripada niat. Bimbang takut terpesong daripada niat. Sebab itu kita berhati-hati. Kita tak bolehlah sampai kita nak berbual sampai bimbang takut terpesong daripada niat. Bila terpesong pada niat batal tawaf itu. Jadi kita tahulah, kita sendiri tahu apakah kita telah lupa diri kita sekarang ini berada dalam tawaf. Macam mana pula doktor kalau tiba-tiba tengah tawaf, waktu ada keluarga telefon, nak doakan siapa ni? Lagi doa apa lagi macam tu? Boleh tak macam tu? Jadi makna kalau kita kata benda emergency sangat, tak ada masalah. Minta doa pula tu tengah tawaf ni. Sekadar tu tapi kalau panjang sangat kita bimbang sebab benda ibadat. Mengganggu niat kita. Kita ingat ini kita buat kerja ni ibadat. Betul. Tawaf ni ibadat, bukan satu benda yang macam nak jogging apa tak kan. Dia adalah ibadat. Jadi kita kena jaga hati kita ni supaya kita betul-betul buat kerja tu untuk tawaf kan. Dan yang seterusnya, yang akhir ialah pasti cukup 7 pusingan. Syarat tawaf ni pasti 7 pusingan. Kalau kurang 7 pusingan, 6 pusingan, kita buat 6 pusingan, lepas tu kita pun pergi sembahyang sunat tawaf, lepas tu pergi sa'i. Bila dalam balik tu dalam perjalanan sa'i merasakan macam kurang aja 6 dia tadi. Makna kita kena tambah balik 1 pusingan boleh lagi. Tambah saja pusingan lagi. Lepas tu kena sa'i balik. Sa'i tu bermula daripada 1 pusingan sampai 7. Sa'i itu yang perlu dimulakan dari awal. Walaupun masa sudah selesai 7 round sa'i. Sebab sa'i dia berangkai dengan tawaf. Kalau tawaf tu tak
tak sempurna walaupun satu batal Sa'i sa'i tu. batal. So itu kena jaga tawaf tu daripada awal ya. Tawaf tu pusing satu dulu baru kira satu. Bersatu. Oh jangan awal-awal tu dah kira satu. Satu gerak. Memang jadi dua pusing lepas dulu. tu ya. Pusing dulu bermula di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad baru satu. Macam kita kata sa'i dia bermula daripada Safa sampai kepada Marwah satu, daripada Marwah ke Safa dua. Berbeza. Berbeza. Baik, itu dia